kembali ke kelas ICT Cekucang. Jadi hari ini saya ingin kongsikan cara untuk admin sekolah masuk ke Pelantar Delima 2.0. Okey, pada mulanya kita type di Omnibox ini Delima KPM. Kita pilih login to Google Site. Okey, Delima 2.0. Okey, login, masuk. Okey, klik I agree to the term and condition. Click here to log in. Okey. Email pengurus Delima adalah bermula dengan sekolah dash dan 4 digit nombor untuk sekolah anda. alliance.moi.edu.my. Okay, next. Okay, dan kita key inkan password untuk sekolah anda. Okay, jadi delima.edu.my dia akan tanya, dia nak access Google account anda. Jadi kita kena allowed. Okay, jadi kita akan dibawa ke Pelantar Delima 2.0. Okay, dashboard ini adalah lebih kurang sama dengan dashboard individu kita. Dan di sini dia akan paparkan nama sekolah anda. Di sini ada pengumuman. Okay, pengumuman ini dia ada sedikit berbeza dengan isi kantongan dia akan berbeza dengan yang individu sebab KPM itu dia ada announcement untuk admin sahaja. Okey, sebagai contoh yang di sini dia hanya untuk admin saja. Dia cakap yang pendaftaran ID pengguna sistem pengurusan identiti. Okey, jadi kita tekan, dia akan bawa kita ke page dia dan untuk buat description. Okey, jadi yang ini kita kena fahamkan, kemudian kita paskan information ini untuk rakan sekolah. Okey, kita tutup. Okey, di tengah-tengah sini dia punya menu utama. Fungsi dia adalah berbeza dengan yang individu. Okey, di sini dia ada tambah satu menu iaitu pengurusan tata sekolah. Tapi ini khas untuk guru tata. Jadi guru tata dia akan pegang content manager nombor 3 ya, account dia. Jadi di sini dia sudah ada mention. Okay, semua guru tata dia kena pakai ID guru tata sekolah iaitu CM3. Okay, jadi yang feature yang paling utama untuk admin sekolah ialah menu admin sekolah sini. Okey. Jadi sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk menggunakan menu admin ini. Okey. Pertama, kita akan bermula dengan reset kata laluan pengguna. Okey. Kita tekan kepada reset kata laluan pengguna, dia akan paparkan 3 menu utama untuk kita. Okay, yang pertama, reset password individu, guru ataupun murid. Jadi kita sebagai admin Delima di sekolah, kita boleh reset password individu, murid ataupun guru. Okay, kita tekan. Dia akan buka tab yang baru dan dia akan senaraikan semua pengguna yang ada di sekolah kita. Okay, sebagai contoh, dia ada list di sini. Okay. Di sini adalah semua nama pengguna akan papar di sini. Okey. Jadi dia ada boleh pakai fungsi filter. Okey, kita boleh add a filter pakai first name. Okey, kita boleh cari. Sebagai contoh, saya nak resetkan okey. Contoh saya nak pilih yang murid yang ini. Nah. Okey, dia akan filter. Nama yang ada Abner ni dia akan muncul. Okey.
Dan cara untuk reset dia punya password, kita punya cursor, kita simpan di atas nama dia. Dia akan paparkan menu yang submenu dia. Yang pertama, reset password, email, user ataupun more option. Okay. Jadi kita pakai reset password. Okay, reset password, anda boleh pilih automatically generate a password, okay, ataupun kita boleh create password kita sendiri. Okay, jadi di sini sebagai contoh saya boleh tuliskan dia punya password di sini ya. Jadi kita boleh sebagai admin kita boleh pilih ask user to change the password when they log in. Maksud dia, password ini adalah sementara. Dan bila murid itu berjaya login, dia diminta untuk tukar password. Okay? Kalau anda tak mau fungsi ini, anda boleh uncreate yang ini. Okay? Then kita tekan reset. Okay, reset dia akan, kalau successful, kalau berjaya kamu reset individu punya password, dia akan keluarkan nama budak tersebut, murid tersebut ataupun guru tersebut. Kemudian di sini kita boleh toggle password visible. Okay, kamu boleh bukakan dia, kita copy and paste dia, ataupun kita copykan password, kemudian kita PM kepada ibu bapa ataupun guru tersebut. Okay, biasanya saya screenshot lah untuk yang part di sini, kemudian saya PM untuk individu berkenaan. Okay, anda boleh pilih untuk email password tersebut. Okay, jadi ini leceh sikit lah. Kalau kita PM, dia direct. Okay, jadi ini ialah cara untuk kita reset password individu, murid ataupun guru. Okay. Kalau ada satu kelas mereka perlukan reset password, jadi kita boleh pilih reset password secara pukau. Okay. Jadi reset password secara pukau ini biasanya kalau kamu kena reset macam satu kelas macam 40 orang murid, yang itu kita perlu pakai reset password secara pukau. Kalau nak reset password untuk 10 orang murid ataupun guru, kita boleh buat dengan reset password individu saja. Okay? Jadi untuk reset password secara pukau, kita kena download template senarai ID dulu untuk reset password secara pukau. Okay, kita tekan template itu. Okay, dia akan download automatic. Okay, okay, saya buka. Okay, jadi ini ialah template reset password pukau ya. Jadi kita kena isikan semua maklumat di sini. Sekolah, ID murid iaitu bermula daripada M dash nombor dia. Okay, dan alliance moi.edu dash dl.edu.my, nama, tindakan, nama kelas dan semuanya. Okay, yang ini kita boleh dapat dari nanti ya. Saya akan tunjukkan untuk dapatkan senarai ID murid. Okay, jadi password kita kena create bersama sendiri, iaitu minimum 8 karakter, dan 8 karakter itu anda kena ada huruf besar, huruf kecil dan angka. Dan anda kena pilih password yang berbeza untuk semua murid yang kamu nak reset pukau ini. Okay, mesti password yang berbeza. Okay, kita kembali. Sekiranya anda sudah siap yang ini, kita save. Okay. Kemudian kita kembali ke sini, nombor 2, permohonan reset password. Kita tekan, dia akan bawa kita untuk satu Google Form. Okay, kita isikan nama sekolah kita, nama file anda. Jadi tadi file Excel kamu, kalau kamu rename dia sebagai reset password
sekolah 2022. Jadi di sini anda kena isikan reset password. Okey. Jadi nama file ini mesti sama dengan nama file yang anda rename ya. Jadi di sini add file, kamu kena drag lah kamu file kamu, kemudian anda submit. Okey, jadi itu ialah permohonan reset password secara vokal. Kalau anda perlukan tutorial yang detail lagi, anda boleh tekan YouTube di sini ya, YouTube video di sini. Okey, semua ini dia ada ajar anda. Okey, jadi itu ialah tentang reset kata laluan pengguna. Okey, menu yang kedua ialah urus luang sekolah. Okey, urus luang sekolah ini, okey, kadang-kadang dia perlukan kita tekan banyak button sikit lah. Okey, jadi untuk admin portal sini, kita boleh buat announcement macam KPM juga. Okey, kita boleh buat announcement yang di sini macam yang KPM buat untuk kita. Okey, jadi di sini cara untuk buat announcement, kita boleh add new. Okey, title, apa tajuk announcement kamu, pengumuman anda. Jadi di sini saya boleh sila kunjungi Facebook sekolah. Okey, pilih atau choose a date. Okey, link ini kena lengkap ya, iaitu HTTP atau HTTPS punya. Okey, jadi kita pastekan yang ini ialah Facebook sekolah saya. Okey, jadi anda boleh nampak dia bermula dengan HTTPS, maksud dia secure ya. Audience, jadi pengumuman ini anda boleh pilih siapa yang boleh nampak. Kalau anda hanya nak murid saja yang nampak, anda klik student. Kalau nak cikgu, kalau pengumuman itu khas untuk cikgu, kita boleh klik teacher. Okey, kalau nak dua-dua, kita klik both. Okey, publish start. Kita boleh pilih masa untuk kita bermula mempaparkan pengumuman ini ya. Okey, pilih satu tarikh. Anda boleh buat lebih macam saya nak next week ke ataupun bila, kita boleh pilih saja masa itu ya. Okey, dan pukul berapa kamu nak notice itu up pun boleh adjust. Okey, kita klik dan publish end, bila kamu nak dia habis. Okey, bila dia sampai masa tersebut, dia akan automatik turunkan pengumuman tersebut ya. Okey, setelah anda semak, dia ada masalah, kita klik submit. Okey, dan apabila berjaya, dia akan cakap new announcement created. Okey, kita klik okey. Jadi ini adalah paparan pengumuman sekolah yang akan muncul di dashboard individu sekolah anda ya. Dia akan bermula dengan sekolah dan tajuk anda sila kunjungi Facebook sekolah. Okey, bila cikgu itu ataupun murid tersebut tekan, dia akan bawa kita ke link yang kita masuk di sana, iaitu tadi ialah Facebook sekolah saya. Okey, jadi itu yang saya tunjukkan untuk admin portal. Okay, kita kembali ke menu yang ketiga, senarai pengguna sekolah. Okay, untuk Dilema 2.0 ini, senarai pengguna Dilema sekolah, dia telah asingkan senarai murid dengan senarai guru. Okay, jadi ini menyenangkan kerja admin sekolah. Jadi kita tekankan senarai murid. Okay, senarai murid ini anda boleh pilih tahun yang dijana, tarikh login
dan status pengguna. Okey, kalau kamu nak tengok siapa yang belum login, anda boleh tekan filter ini, kita tekan belum login. Jadi dia akan paparkan semua yang tidak login. Okey, yang belum login dia akan senaraikan. Jadi admin sekolah boleh tengoklah murid itu dari kelas mana dan dia belum login. Okey, dan anda akan perhatikan bahawa yang di sini dia dengan senarai nama, dia bukan senarai nama yang lengkap. Jadi kita boleh tekan di sini, tarik login, kita tekan start date sini, kita tekan January sini. Okey, kita patah balik ke 2019. Okey, January, 1st January ya. Okey, dia akan paparkan senarai nama yang lengkap. Okey, kalau anda nak download untuk senarai murid, kita boleh download secara keseluruhan seperti yang ini. Kita klik 3 dot di sini, traffic light sini, kita tekan dan kita tekan export. Okey, kita boleh pilih nak Google Sheet ke ataupun yang mana ya. Okey, ataupun Excel pun boleh. Okey, kita klik export. Okey, jadi anda berjaya generate senarai pengguna sekolah murid anda dalam Google Form, Google Sheet ya. Okey. Jadi anda juga boleh download mengikut kelas, okey, ataupun tahap ataupun tingkatan ya. Okey, sebagai contoh saya hanya nak tahun 1. Okey, jadi kita pilih tahun 1. Jadi tahun 1 ada 120 orang dan saya boleh exportkan data ini kepada Google Sheets. Okey, export. Jadi yang ini dia hanya tuliskan, dia hanya downloadkan yang tahun 1 sahaja ya. Okey. Kalau anda nak memperincikan lagi, kita boleh pilih nama kelas. Okey. Sebagai contoh, saya hanya nak download tahun 1 kelas Manivision. So dia akan paparkan hanya kelas tahun 1 Manivision punya pengguna. Okey. Cara untuk export sama saja, kita tekan traffic light sini, kemudian export. Okey, Google Sheets. Okey, export. Okay. Jadi dia akan hanya paparkan yang kita hanya downloadkan senarai yang di kelas tersebut sahaja. Okey, jadi itu yang untuk senarai murid. Untuk senarai guru, cara dia sama sahaja. Okey, kalau kita nak senarai yang keseluruhan, kita kena filterkan tarik login, iaitu pada tahun 2019. Okey. Dia ialah bermula dengan Jun ya. Okey. Kemudian apply. Okey. Jadi ini yang di sini anda boleh nampaklah bila dia login, bila dia janakan. Okey, jadi itu ialah untuk pengguna sekolah guru. Okey, cara untuk export sama saja, pakai traffic light, export. Okey. Jadi fungsi yang lain itu dia akan datang ya, masih dalam proses pembinaan. Okey. Dan di sini untuk yang menu yang keempat ialah dashboard sekolah. Okey, dashboard sekolah pada setakat ini hanya ada senarai
Google Classroom sekolah. Jadi apabila kita tekan senarai Google Classroom sekolah, dia akan paparkan semua Google Classroom yang telah create, dibuka oleh guru. Okay, semua. Okay, kita boleh filter, kita boleh susun. Okay, sebagai contoh di sini, dan kita pun boleh susun. Okay, assignment mana satu yang paling banyak? Okay, siapa punya assignment paling banyak? Okay, jadi yang ini adalah tentang senarai Google Classroom. Okay, yang lain punya masih dalam proses pembinaan. Okay, yang terakhir adalah menu dan meja bantuan. Okay, sekiranya anda ada menghadapi apa-apa masalah, kita boleh sentiasa login di sini dalam pengurusan dilema lah. Okay, untuk meja bantuan. Okay, meja bantuan ini kita kena isikan Google Form di sini. Okay, email, ID pengguna, sekolah anda, nama sekolah anda, nyatakan isu anda. Apa isu yang kamu menghadapi, iaitu akaun pengguna kah, Google Classroom kah, email kah, ataupun apa-apa, dan anda kena terangkan apa isu yang anda menghadapi. Okay, dengan detail supaya technician itu dia boleh membantu anda ya. Selepas anda key in, anda submit. Okay, satu salingan respon kamu akan email kepada email sekolah anda. Okay. Jadi itu sahaja untuk perkongsian saya hari ini. Saya harap dapat membantu para admin sekolah dilema ya. Okay, terima kasih.